Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang isu dana politik, dana pilihan raya Perikatan Nasional khususnya melibatkan PAS dan Bersatu, kini kena pusing, kena spin, entah mana satu yang betul, mana satu yang bohong. Kita pun tak tahu. Tapi yang pastinya, ia melibatkan dua pihak sahaja, yaitu Parti Bersatu dan juga Parti PAS. Yang kita takut kalau tiba-tiba DAP punya salah. Tiba-tiba salah DAP, tiba-tiba Al-Nuar punya salah pula. Yang bertelagah, PAS dan Bersatu. Soal siapa yang belanja, siapa yang dibelanja, siapa yang ditajak, siapa yang menajak. Itulah yang sekarang bermain dalam politik Perikatan Nasional. Bak kata orang balik sikula, kan ungkit mengungkit sudah mula berlaku, londeh melondeh sudah mula terjadi. Jadi siapa yang kena londeh dan siapa yang melondeh kita pun tak tahu. Sebab dalam pendedahan bekas setiausaha politik Muhyiddin, dia kata Bersatulah yang mengeluarkan uang menaja ataupun membantu mana-mana parti politik dalam Perikatan Nasional, sehingga ada yang menyatakan kemenangan PAS mungkin disebabkan oleh dana yang digunakan daripada Perikatan Nasional atau daripada Ehsan Bersatu. Tapi akhirnya Sanusi pula timbul balik menyatakan pendirian ataupun penjelasan yang berbeza. Mana satu yang bohong tak tahulah, saya pun tidak tahu. Kamu nyatakanlah dalam ruangan komen. Sanusi kata, tanya dia, merujuk kepada kenyataan bekas setiausaha politik Muhyiddin itu. Tanya dia bagi kepada siapa duit itu. Reaksi Sanusi kepada dakwaan Marzuki. Dalam satu lagi laporan di Malaysia gini, Sanusi pula disebut sebagai bertanya, duit Bersatu beri kepada siapa? Seakan-akan duit ini tidak pernah diberi kepada PAS. Jadi, duit itu kepada siapa dan betulkah ada duit? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Agak-agak duit Bersatu itu beri kepada siapa? Karena Sanusi tanya, duit itu beri kepada siapa? Bukan sekadar menyanggah, malah PAS mencabar Bersatu agar memberi butiran lebih jelas mengenai dakwaan parti itu menyalurkan sumbangan keuangan semasa PRU lalu. Naib Presiden PAS merangkap Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Muhammad Sanusi dilaporkan berkata partinya itu tidak bergantung kepada sumber keuangan Bersatu. Nah, itu yang saya tanya tadi. Siapa yang bohong, siapa yang penipu, siapa yang ditipu? Ataukah kedua-duanya penipu? Kita pun tak tahulah. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Izinkan dulu saya kongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Penyakit lalu berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan, dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, kita sembuh daripada semua penyakit karena imun badan kita lah yang menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Imun badan yang seimbang dapat mengenal pasti mana satu kawan, mana satu lawan dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban kepada doa Anda semua. Saudara-saudara sekalian, Sanusi sebaliknya berkata, PAS khususnya di Kedah membiayai kos perbelanjaan menghadapi PRU 15 dengan sumber keuangan sendiri. Dipetik portal berita FMT, Sanusi dilaporkan mendakwa kos membiayai gerak kerja parti itu dikendalikan dengan dana yang dipungut daripada sumbangan ahli di peringkat unit peti undi. Selain itu katanya, dana juga dikumpulkan dengan sumbangan tin Milo daripada ahli lain.
Tin Mailo merupakan istilah yang dikaitkan dengan tradisi PAS mengumpul derma semasa sesuatu program berjalan termasuk ceramah politik. Tanya dia, duit itu bagi dekat siapa? Saya pun teringin nak tahu, kata Sanusi. Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah memberi reaksi kepada kenyataan bekas Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin Yassin sewaktu Presiden Bersatu itu menjadi Perdana Menteri. Siang tadi Marzuki Muhammad menyangga kenyataan dibuat Sanusi semasa menggulung perbahasan di akhir Muktamar PAS ke-71 di Alustar semalam. Dalam ucapannya, Sanusi menyindir Bersatu yang dianggap mendapat jalan mudah bertanding dalam pilihan raya kerana menumpang kemudahan dan jentera yang ada pada PAS. Dalam keadaan begitu pun, Sanusi berkata parti terbabit mahu menjadi pemimpin PN. Dia juga memberi isyarat bahawa ada banyak lagi isu yang boleh diungkit PAS berhubung kerjasama mereka selama ini. Marzuki menjelaskan Bersatu turut menanggung kos perbelanjaan PN sewaktu mereka menyertai PRU 15 sehingga membuka ruang kepada PAS memenangi 43 kerusi parlimen. Perbelanjaan PN pula semuanya ditanggung oleh Bersatu. Malah, Bersatu juga memberikan sumbangan kewangan yang bukan sedikit kepada PAS, katanya. Menurut Sanusi, di Kedah, PAS negeri itu menanggung sepenuhnya perbelanjaan yang diperlukan semasa PN menghadapi pilihan raya. Malah dia mendakwa PAS negeri berkenan turut membantu menyediakan peralatan serta perkakasan calon Bersatu. Seorang calon sahaja yang bayar balik kepada PAS Kedah yang mendahulukan bayaran kepada pembekal, katanya lagi. Beberapa komen daripada netizen menyatakan bahawa, tapi kalau nak ikut Sanusi, masa tu logiknya Bersatu menjadi kerajaan dan abang besar. Soal pembiayaan perbelanjaan ketika itu lebih memihak kepada Bersatu, sehingga selepaslah PRU 15, bila PH membentuk kerajaan dan membuktikan kebenaran tersebut, ianya didedahkan puncanya dan sumber keuangan dana tersebut. Ada yang tertanya-tanyalah kan daripada mana duit sebanyak ini untuk membiayai perbelanjaan pilihan raya. Adakah pendanaan politik itu datang daripada tempat yang betul, yang bagus, ataupun pendanaan politik itu datang daripada sakau menyakau atau sebagainya? Tiada jawapan yang kita temui, mereka saja yang tahu. Lebih penting lagi sekarang ini ialah sejauh mana Perikatan Nasional mampu bertahan sehingga PRU 16 yang akan datang. Bibit-bibit perpecahan bukan saja sudah bermula, tetapi mula tumbuh dan bakal menghancurkan Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Duli Yang Maha Mulia, Sultan Selangor menyatakan pendirian dan juga menyentuh sedikit tentang isu kampung baru di Kuala Lumpur. Ini keputusan daripada Anwar Ibrahim dan Hamzah Zainuddin. Kedua-duanya adalah orang yang perlu didengar oleh rakyat Malaysia. Seorang ketua kerajaan, seorang lagi ketua pembangkang. Pembangunan semula kampung baru, Anwar dan Hamzah Zainuddin menyokong pendirian Sultan Selangor. Isu ini kemarin cukup panas apabila ramai orang yang spin, ramai orang yang menunggang isu ini sehingga konteksnya sudah terkeluar daripada perkara asal. Lain yang orang cerita, lain pula dia spin. Nah, itu yang berlaku. Akhirnya, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Selangor terpaksa membuat satu kenyataan media, menerangkan maksud sebenar pandangan baginda. Itulah kan, orang sekarang ni titah dan isu berkait dengan kampung baru pun boleh dispin sehabis-habisnya, ditunggang sehabis-habisnya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberi jaminan pembangunan benar-benar manfaatkan rakyat tanpa menggadai sejarah, maruah atau hak. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin senada dalam menjunjung kasih titah Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah.
agar kepentingan orang Melayu diutamakan dalam pembangunan semula tanah kampung Sungai Baru di Kuala Lumpur. Anwar berkata, pihaknya menyambut baik titah tersebut yang disifatkan selari dengan pendirian kerajaan, menghargai warisan sejarah di samping merancang pembangunan yang seimbang dan adil. Kerajaan berpegang teguh bahawa setiap keputusan mesti berpaksi pada aspek kesejahteraan rakyat serta kelangsungan identiti masyarakat, katanya menerusi hantaran di Facebook. Sebagai pengerusi Majlis Perumahan Mampu milik negara, saya tetap beriltizam memastikan pembangunan benar-benar membawa manfaat kepada rakyat tanpa mengorbankan maruah, hak dan sejarah yang merupakan kepentingan nasional, kata Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofecta for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menyerang dan menghapuskan penyakit yang berakar bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila itu sudah berlaku, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk masalah kesehatan Anda selama ini. Saudara, dalam pada itu juga, Hamzah Zainuddin berkata, titah Sultan Syarafuddin itu memperlihatkan keprihatinan baginda terhadap keresahan dan suara hati rakyat, terutamanya dalam konteks kelangsungan dan maruah orang Melayu. Inilah jua pendirian ahli-ahli Parlimen PN, katanya. Ketika insiden baru-baru ini, pada 11 September, Ketua Polis Dang Wangi, Sulizmi Effendi Sulaiman cedera akibat terkena objek di kepala yang didakwa dilempar oleh seorang ahli kumpulan yang membantah pengusiran itu. Polis kemudiannya menahan 3 suspek berhubung insiden tersebut. 7 yang lain ditahan pada Sabtu, namun polis menyatakan bahawa mereka bukan penduduk tetapi pemimpin dan ahli sebuah pertubuhan. Terdahulu, dilaporkan Sultan Syarafuddin memberikan pandangan berhubung isu pembangunan semula tanah di kampung Sungai Baru dengan bertitah ia harus dikendalikan secara teliti dan berhema, dengan keutamaan diberikan kepada kepentingan orang Melayu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.